Okey, ini adalah cara yang pertama untuk kita how do we gabungkan dihybrid gabungkan gamete dalam dihybrid draws. Memang actually dia memang pecahkan dulu, the allele akan separate, segregate, after that dia akan assort, dia akan susun bersama-sama dengan allele of the other characters. Okey, itu adalah the dihybrid law kita akan tengok. Okay, dia asing dulu baru dia akan susun. That's why I buat macam ni. Again, awak kena faham yang ini bukan cross tak, ini adalah pairing. Okey, ini adalah pairing. Ataupun nak lebih awak mudah, cara kedua yang awak boleh buat adalah basically awak ingat balik ni adalah T besar, T besar. Sorry. Kita ada T besar, T besar, P besar, P besar. This one adalah T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Okey. Cara yang kedua yang lebih mudah adalah awak pairkan satu T ini dengan dia ada dua possibility, sama ada dengan P besar yang pertama ataupun dia akan pair dengan P besar yang kedua. Sama juga macam ni T besar yang kedua dia boleh pair sama ada dengan P besar yang pertama ataupun dia boleh pair dengan P besar yang kedua. Eventually dia still akan dapat 4 gamete. Okey, yang pertama adalah this one, yang kedua ini, yang ketiga sini, yang keempat yang sini. Basically diorang masih akan dapat TP besar, TP besar, TP besar, TP, TP besar. How about this one? T kecil yang pertama dia boleh pair dengan P kecil yang pertama. T kecil yang pertama boleh pair dengan P kecil yang kedua. Yang ni pula sama juga. T kecil yang pertama, T kecil yang kedua boleh pair dengan P kecil yang pertama. The second T may pair with the second small p. Sama juga dia akan menghasilkan 4 gamete iaitu TP kecil, TP kecil, TP kecil dan juga TP kecil. Okey, ini adalah cara yang kedua. Ini adalah cara yang lebih mudah lah yang saya nak tunjuk. Okey, awak boleh buat macam ni juga. But in exam awak tak perlulah nak buat yang atas ni, you don't have to do this. Okay, asalkan awak tahu untuk keluarkan gamete sahaja. Alright, next. Cara yang ketiga, okay, yang ni awak tengok. T kecil, T besar, T besar, P besar, P besar. Cara yang kedua yang lebih mudah ialah sekiranya, as I said, sekiranya dia punya allele itu sama, in this case, T besar dengan T besar, P besar dengan P besar. T besar dengan T besar ni dia adalah sama, betul? Dia adalah allele yang sama. Basically, apa yang kita boleh buat adalah kita terus keluarkan T kecil, T besar. P besar ini pun kita boleh wakilkan dengan satu P. Basically, kita akan dapat satu gamete yang like this. Tetapi adakah ini adalah satu gamete? Tidak, dia adalah mewakili 4 gamete, 3 gamete yang lain. Jadi awak kena tulis perkataan apa dekat awal ini? Awak kena tulis perkataan all. All TP bulat. Kenapa bulat? Sebab dia adalah gamete. Sama juga macam ini. T kecil ini adalah allele yang sama. P kecil ini juga allele yang sama. Jadi kita terus wakilkan dia T kecil, P kecil bulat. Jangan lupa perkataan all. Okey, bila kita dah dapat macam ni, all TP besar and TP kecil, maka akan adalah the next part which is akan ada fertilization. So basically nanti TP besar ini dia akan fuse dengan TP yang kecil, akan menghasilkan F2 generation, F2 genotype yang mana kita boleh dapat bahawa akan dapat all. Tulis balik T. Bolehkah kita tulis macam ni? TP besar, T kecil, P kecil. Betul ke susunan dia ni? Salah. Ini pairing dia salah. T ini, T kecil kena duduk sebelah dengan T besar. P pula kena duduk sebelah P. Okey, kita kena asingkan dia betul-betul. Jadi ini adalah salah. Jadi kena tulis macam mana? T besar, T kecil, P besar, P kecil. But then again awak boleh nampak bila ni ini adalah in term of genotype, ini group ni kita panggil apa? Kalau atas ini adalah homozygous dominant for both characteristic, ini adalah homozygous recessive for both characteristic. In this case, untuk F2 genotype, awak boleh nampak dia ada pair of satu dominant allele, satu recessive allele. Dia ada dominant allele, dia ada recessive allele. Untuk this group, what do we call? Ini adalah heterozygous. This group adalah heterozygous. Tetapi in term of phenotype, dia awak rasa apa? Adakah dia adakah dia pendek dan berwarna putih? Tidak, dia adalah all itu adalah tall and
warna purple. Dia tinggi dan dia ada bunga warna purple flower. Kenapa? Because dalam diri dia, dalam genotype dia ada satu dominant allele yang menutup effect of the dwarf allele. Sama juga macam ni, dia ada dominant purple allele yang menutup the white flower color. Dia membuatkan dia berwarna purple. That's why lah bila Mendel cross di stall T besar dengan T kecil, all of one generation adalah berwarna tall and purple flower. Tetapi in term of genotype, adakah dia punya genotype ini T besar? Untuk F1 generation? Tidak. Dia punya genotype adalah T besar, T kecil, P besar, P kecil. Tetapi ciri yang ditunjukkan adalah ciri-ciri dominan kerana adanya dominan allele iaitu T dan juga P yang akan menutup efek T kecil dan P kecil. Okey? Ini adalah heterozygous to dominant characteristic. Ini adalah heterozygous. Okey? Alright? After that, Mendel tak puas hati, dia sumbang mahramkan this one, F1 darab F1. Nanti kita akan tengok later. It's just that, alright. Kemudian ini adalah yang telah saya buatkan tadi. Kita dah simplify dengan cara yang saya dah tunjuk tadi. Kita wakilkan saja T besar, P besar dan gamete. Cuma jangan lupa letak perkataan all dekat sini, all dekat sini. After that, kita cross sahaja. Kita akan dapat TP besar. Yang ni saya dah buat tadi, all. TP besar bulat gamete. Sama juga macam ni. Kita ambil satu sahaja. T kecil, P kecil, bulat, all. After that, we fuse them together. Kita akan dapat, bila fuse jangan buat anak panah. Fuse tak ada anak panah arrow. Dia tidak ada kepala. Yang ada kepala adalah meiosis sahaja. F1 genotype akan dapat all. T besar, T kecil, P besar, P kecil. Dan F1 phenotype all tall and purple flower. Maka betul lah, valid lah eksperimen yang Mendel buat yang tadi. Tapi Mendel curious, dia kata mana pula pergi ciri warna putih dan juga pendek ni? Where does this dwarf and white characteristic go? Mana perginya? Kenapa all the anak pokok yang I dapat semua tinggi dan warna purple? Dia tak puas hati. Jadi dia tak puas hati, apa dia buat? Dia ambil satu F1 ni. Actually you kena faham F1 ni ada banyak, bukan satu dua. Tidak, ada berpuluh-puluh. So dia ambil satu F1 generation, dia cross dengan another F1 generation. Ini yang dipanggil self cross. Okey, kemudian dia ambil the satu F1 dengan another F1. But then kita dah tahu F1 generation walaupun dia menunjukkan ciri-ciri dominan, tetapi anak-anakku dia adalah heterozygous. Jadi dia punya genotype adalah T besar, T kecil, P besar, P kecil. Seperti yang telah ditunjukkan. Dia ambil satu T besar, T kecil, P besar, P kecil. Dia cross pula dengan another T besar, T kecil, P besar, P kecil. Jadi apa yang berlaku ialah sekarang ini, awak boleh nampak anak-anakku, gamete dia adalah berbeza. Awak boleh nampak T besar, T kecil. Boleh tak kita simplify kepada T besar? Tak boleh sebab dia tak sama. Okey, dia adalah allele yang berbeza. Jadi kita kena buat cara yang klasik, iaitu kita pecahkan. Memang dia akan segregate independently first. After that, barulah akan bersusun. Bila dia pecah, baru dia bersusun T besar dengan P besar. Dia juga boleh bersusun dengan T besar, boleh bersusun dengan P kecil. P kecil pun boleh bersusun dengan P besar. P kecil juga boleh bersusun dengan P kecil. Ataupun cara yang paling mudah adalah semalah. P besar ni dia boleh pair dengan P besar. Dia juga boleh pair dengan P kecil. P kecil ni pula boleh pair dengan P besar. Dia juga boleh pair dengan P kecil. Sama juga macam yang this one. So eventually apa yang kita akan dapat adalah kita akan dapat gamete yang ini. Inilah gamete dia. You akan dapat TP bulat, TP besar, TP dua-dua besar satu, T besar P kecil satu, T kecil P besar satu, T kecil P kecil satu. Ini pun sama. You akan dapat T besar dengan P besar, T besar dengan P kecil, T kecil dengan P besar, and then T kecil dengan P kecil. Ini menunjukkan separation of the gamete, of the chromosome. Ini menunjukkan adanya assortment. Dia bersusun sama-sama dalam satu gamete. Dalam satu gamete, dia kena bawa dua ciri. Dari sebab kita nak cerita pasal dihybrid, kita kena bawa dua ciri. Sama ada allele, cuma allele itu it can be dominant ataupun it can be recessive depending on the parent punya genotype. In this case, depending on the F1 genotype. So, you boleh nampak kita dapat
8 gamit yang berbeza, 4 daripada ayah. Okay, this one let's say ni adalah daripada ayah, this one dapat daripada mother. Kalau kita cross satu-satu ni sayangku, you ambil ni, you cross dengan another ni, memang akan awak buat cara yang atas ini, awak memang sangat-sangat serabut. Jadi, selain daripada this genetic diagram yang kita buat ni, the normal crosses, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat the second way of crossing yang juga betul dipanggil Punnett square. Punnett square. Saya panggil Punnett lah, sebab itu adalah sebutan yang betul. Punnett square. Untuk Punnett square, apa yang berlaku ialah senang saja anak-anakku. Okay, awak ambil yang sebelah kiri ini, gamit ni awak letak dekat, awak buat, okay, sorry, first adalah awak kena buat kotak. Awak kena buat kotak di mana ada 5 row, 5 kolom. Awak garis dulu, asalkan ada 5 row, 5 kolom. Guna pembaris cantik-cantik, nampak sebuat pun cantik. 5 row, 5 kolom. Okay, kolom yang pertama, yang atas sekali, yang belah top left, atas sekali bucu belah kiri, awak tulis gamit. Okay, awak kena letak gamit. Okay, awak kena letak gamit. Kalau ini tak ada gamit ni salah seterusnya di luar belah kiri, di luar sekali, okey, di paling kiri sekali, satu baris ini, apa awak buat? Awak letak setiap ruang ini gamit daripada belah kiri ni. Let's say belah kiri ni lah, let's say yang bapak warna biru ni. Awak letak T besar P besar dekat atas sekali, T besar, P kecil dekat bawah dia, T kecil, P besar dekat nombor 3, T kecil, P kecil dekat bawah sekali. Basically awak buat je macam ni. Awak isi like that. Okay. Kalau atas ni awak dah letak dekat belah kiri, kemudian yang dekat atas sekali di bahagian belah atas, awak isilah yang gamit yang kedua, di pasangan dia. T P besar dekat sini. Okay. T besar P kecil dekat sini, T kecil P besar dekat sini, T kecil P kecil dekat sini. Basically awak letak saja dekat atas macam ini. Bila awak dah letak atas macam ini, basically kita dah dapat, kita boleh cross. Apa yang kita nak buat? Tengah inilah awak isi dia punya F2 genotype. That's why bawah gamit awak buat F2 genotype, awak kena buat titik and then you do this Punnett square. 5 jalur 5 baris. Yang paling luar dekat kiri dan atas sekali itu adalah gamit. That's why dekat atas sebelah kiri awak kena tulis gamit sebab dia mewakili baris sebelah kiri dan dia juga mewakili baris sebelah atas ni lah. Okay. Lajur di atas. Okay. Kemudian apa awak kena buat? Awak isilah satu-satu. Time isi ini make sure awak pay attention. Sebab kebanyakan student kalau salah isi, tolak terus markah 1. Walaupun ada satu kesalahan. So awak isi dengan berhati-hati. Ingat kita kena pair. T kena pair dengan T, P kena pair dengan P. Dan kalau ada, if let's say lah, the genotype itu ada dominant allele kena berada di hadapan, baru recessive allele. Okay, the first ni memang akan will always be T besar, let's say lah T besar, P besar. So, awak tulis T besar, P besar dan juga P besar. Kemudian, baris ini semua akan start dengan T besar. Sebab awak boleh nampak ni adalah dominant tall allele. So, dia akan always start dengan T. Okay. Kemudian, awak kena tengok T. Ini adalah T besar daripada sini. Kita always start dengan T. Nah, awak tengok pula T dekat gamit yang sini. Oh, ini adalah T besar. Kemudian this one adalah P besar. This one adalah P kecil. Okay. Kemudian awak isi saja. Ni T besar dah tulis. Kemudian, oh ni T kecil. Jalur yang ketiga adalah kecil, T kecil. Kemudian dia still ada P besar. Kemudian you tengok, oh dia pun ada P besar. Betul lah. P besar, T kecil, P besar. How about baris jalur yang keempat? Jalur yang keempat, kita dah tulis kat baris ni T besar. You tengok jalur yang keempat, oh dia T kecil. How about this one? Dia ada P besar. And then this one adalah P kecil. So P kecil. So awak isi saja macam itulah. You isi lagi dan lagi. In this case, kemudian bila awak dah isi, awak semak dulu. Baru awak move on seterusnya. Yang ni kita ada T besar. Okay, start dengan T besar. Dan awak tengok pula, oh ni T besar. Kemudian ini adalah P kecil. Awak tengoklah pula this one. Baris. Oh, yang ini adalah P besar. Jadi kena start dengan P besar, P kecil. Okay. And then this one awak teruskan saja. T besar,
P kecil, P kecil. Okey, P kecil.